Waktu ini kita akan berkongsi Cikgu Zaid tentang orang kata satu tajuk ya, iaitu bersempena peristiwa yang cukup penting dalam kalender Islam, iaitu Isra' Mi'raj. Kalau sebutan dia ada dekat, kita orang cakap Isra' Mi'raj itu sebutannya, Ustaz sila sebut dengan betul-betul dia punya orang kata pronunciation yang betul. Macam mana tu Ustaz? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Cik Gaming Pak Cik Gaming kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi sedikitlah berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj, antara peristiwa yang terbesar dalam Islam kita, dan kita boleh orang kata sama-sama ambil manfaat lah tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Dia ada sebab kenapa dia jadi penting. Salah satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan dia berlaku di Mekah. Sebelumnya Nabi berhijrah ke Madinah kan. Jadi peristiwa ni sangat besar. Dia berbeza dengan peristiwa inilah ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contohnya puasa, zakat, haji, semuanya kefarduan tu diturunkan di Madinah. Berbeza dengan ibadah yang diturunkan dalam orang kata peristiwa Isra' Mi'raj ni, iaitu ibadah solat. Solat yang kita buat selama ni, rupanya ibadah solat tu difardukan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Panjang lagi nak cerita ni kalau ikutkan lah. Tapi saya orang kata berkongsi lah serba sedikit. Orang ingat, jangan ingat Isra' Mi'raj ni ala macam raya puasa raya haji pula kan. Kerana orang cakap Isra' Mi'raj ni nak puasa ke, betul tahu ada kat sini yang orang kata adik-adik yang masih lagi orang kata di bangku sekolah, masih lagi maklum lah, tak dapat jumpa ustaz dekat sekolah kan. Tak tahu Isra' Mi'raj, dengar tahu tak sekolah. Tapi inilah masanya, mana tahu adik-adik yang ada kat sini. Sebelum tu terima kasih Amir Asrizan untuk 100 starnya, Masuri untuk 20 starnya. Ya Allah, rezekinya Cikgu Zaid. Dan Johan Libert, dia kata Assalamualaikum Pak Cik dan Ustaz. Semoga kita bersama-sama dapat menambah ilmu di malam yang sangat bermakna. Ya, ada. Jadi apa-apa pun, tadi kata orang kata peristiwa ini memulakan ataupun membuka dimensi untuk solat sebagai seorang Muslim. Jadi macam mana tu kisah dia tu di Mekah berlakunya tu, mungkin boleh cerita sikit Cikgu Zaid, rentetan macam mana, mungkin macam mana sebab musabab dia, macam mana berjumpa, naik apa ada sebagainya. Silakan Cikgu Zaid. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi firman Allah dalam surah Al-Isra' menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan keadaan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dia ada dua. Yang pertama Isra'. Isra' ni yang kata satu perjalanan. Daripada tadi kita sebut dua masjid tadi kan. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dua masjid. Mi'raj ni daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke atas macam lift tu, naik tinggi kan. Itu dua. Macam tu. Itu orang kata dua benda tu. Isra' lain, Mi'raj mana. Tapi kedua-duanya berlaku dalam satu malam lah. Satu malam. Selepas Isyak lebih kurang macam tu, sampailah ke subuh. Dia punya timeline laluan dia kan. Dan kita kena ingat bahawa yang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kalau mengikut catatan ulama, berlaku pada 27 Rejab lah. Dia ada juga yang khilaf yang lain, tapi ramainya yang ambil pada 27 Rejab tu sendiri. Berlaku di mana orang kata berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Dan peristiwa ni berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, daripada orang kata peristiwa kisahnya berlaku pada Nabi Muhammad ni merupakan antara mukjizat yang terbesar. Nabi Muhammad ni banyak mukjizat dia. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Itu yang pertama.
Al-Quran. Itu memang mujizat paling besar. Dan mujizat yang kedua terbesar adalah ini dia, Isra dan Mi'raj. Peristiwa tu sendiri adalah mujizat. Kerana apa? Panjang cerita dia. Nabi jalan naik dengan burak, bisa kita dengar kan. Tapi kita boleh orang kata ulang balik dengar supaya kita bertambah ingat. Nabi naik burak daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kan Nabi naik Ustaz, bersama dengan mungkin adik-adik kat sini nak tanya, dia ada yang tanya macam burak tu sejenis apa, binatang macam mana tu? Itu yang kita nak ceritakan tu. Itu ceritakan. Kan? Tak sabar nak dengar perkataan, mungkin bagi diorang perkataan baru burak tu. Ingat betul. Makanan ke apa ke kan. Jadi mungkin Nabi Muhammad kita menaiki burak tu macam mana, berapa lama mungkin. Kan kalau ada soalan korang boleh tanya dekat cikgu melalui chatting nanti. Okay, silakan cikgu. Betul. Okey, baik. Saya sambung semula berkenaan dengan binatang yang bernama burak ni, yang binatang daripada syurga. Okey, dan Nabi kata dalam hadisnya, binatang ni dia tidak seperti kuda, tidak seperti keldai. Dia macam bagal. Dia sejenis binatang yang Allah ciptakan lebih kurang, rupa dia lebih kurang macam tu lah. Okey, dan bersayap. Dan dia orang kata sejauh mata memandang dia punya laju dia. Maksudnya kalau nampak kat depan tu terus sampai. Allah turunkan binatang yang orang kata boleh membawa Nabi dalam tempoh yang sangat cepat. Untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai je Masjidil Aqsa, burak ni ataupun haiwan burak ni dia tak naik ke atas. Dia berhenti. Dia berhenti dekat Masjidil Aqsa tu dan dia ditambat oleh situ seperti mana nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Dan nabi-nabi lain pun ada dah pernah naik burak ni. Cuma tak dimentionkan lah nabi apa ni yang saya belajar daripada apa orang kata guru-guru saya lah. Dia sebenarnya sebelum Nabi naik burak tu ada peristiwa yang lain. Malaikat Jibril dia turun. Malaikat Jibril dia berturun, dia temu dengan Nabi, dia beritahu kepada Nabi Muhammad yang Allah SWT menjemput Nabi Muhammad untuk orang kata melalui perjalanan Isra Mi'raj ni naik sampai orang kata Sidratul Muntaha. Langit ketujuh ni kisah dia lah. Dan sikit Jibril datang jumpa dengan Nabi, bagi tahu Nabi dan belah dada Nabi. Dia belah betul saya belajar dia belah secara betul. Fizikal dia belah, keluarkan hati Nabi dan bersihkan menggunakan air Zam-Zam. Maksudnya signifikannya kita bila nak bertemu dengan Allah ni kita kena sucikan jiwa kita, sucikan hati kita. Lepas dah bersih betul-betul tu, barulah malaikat bawa Nabi Muhammad naik dengan binatang burak ni tadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Melalui perjalanan tu dengan inilah sampai je Masjidil Aqsa, Rasulullah tambat dia. Tambat orang kata di Haitul Burak ataupun dia ikat burak tu dekat dinding ni Masjidil Aqsa tu dan masuk ke dalam masjid. Itu ada cerita lain pula sebelum kita nak naik ke Isra tu kan. Ini baru nak Mi'raj ni. Ini baru cerita tentang Isra sahaja. Tapi perjalanannya sangat cepat. Walaupun kalau ikut jarak antara Mekah ke Masjidil Aqsa tu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1,300 km. Itu kalau macam tu berapa hari kan. Tapi dia macam sejauh Ustaz kata sejauh mata mana macam tu je kan. Tu sampai kat sini lebih kurang. Itulah kisah dia. Dan pada peristiwa tu malaikat Jibril dia bertemu Nabi dalam keadaan dia bertukar rupa dia menjadi seorang lelaki lah ketika berada dekat dunia tu. Dan selepas sampainya di masjid tu, apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi masuk ke dalam masjid dan Allah datangkan para Nabi yang lain. Allah datangkan para Nabi yang lain untuk bersama dengan Nabi Muhammad dalam masjid tu. Dan malaikat suruh Nabi Muhammad untuk menjadi imam dan diorang solat dalam tu. Cuma tak dimaklumkan solat tu solat apa, tak dimaklumkan lah. Cuma Nabi Muhammad menjadi imam kepada Nabi-Nabi yang lain untuk solat. Ini belum Mi'raj lagi ni, baru kata Isra baru. Isra perjalanan baru baru perjalanan sampai dekat masjid tu. Nak cerita memang Allah nak tunjukkan apa orang kata betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT nak bawa kan. Dan kita dapat belajar banyak benda lah daripada benda ni. Tapi nanti kita akan bawa ke depan lagi, insya-Allah.
daripada inilah kan. Dan Mujizat antara orang kata kat sini ada soalan-soalan ni. Sekejap lagi kita akan bertanya soalan lah. Tapi bagi ruang cikgu bercerita dulu ya. boleh. Jadi cikgu setakat ni ada banyak soalan-soalan ni. Muhammad Syamil, sahabat ya Muhammad Syamil. Laksamana. Terima kasih yang bagi star ni. Ya Allah, terima kasih lah. Yang bagi star ni. Khairul Anwardin, terima kasih untuk 10 star. Ashraf Azri dan juga Haikal MKH. Wah, apa-apa pun nak share di mana sahaja pun boleh. Kalau boleh di Discord pakcik ni jangan masuk ya adik-adik semua. Aduh, ada pula nak masuk Discord ni kejap lagi. Pakcik cubit ya yang masuk Discord ni. Auto ya, auto yang masuk Discord. Tolong ya jangan masuk ya dik. Aduh. Semangat adik-adik. Bukan apa nanti adik nak masuk ni lah, itulah inilah. Dia ingat nak main game kat sini. Okey je Ustaz. Silakan Ustaz terusnya kita cerita pasal yang lain pula. Alamak, terhang pula muka. Inilah diorang dah masuk ni. Jangan masuk ya untuk semua. Pakcik minta kerjasama nanti dia hang. Tengok dah hang dah aku punya. Ni Aduh. Webcam buka balik dekat Discord. Webcam dah kena buka balik. Aduh, adik-adik. Macam apalah pergi masuk kat bahagian privacy pakcik. Aduh, kejap ya pakcik. Pakcik kena ni. Tak ada masalah insya-Allah. Biasalah diorang ni kadang-kadang. Dah hang pula dah. Kejap pakcik cakap dekat diorang ya. Sekejap. Pakcik cakap kat diorang ni ya. Okey korang, tolong ya jangan masuk dekat bahagian privacy pakcik ya. Nanti dia hang. Okey. Terima kasih korang. Bye bye. Sorry pakcik. Okey, itu dia. Dah, kalau dia masuk lagi sekali, mulalah pakcik. Alamak, hilang pula setting. Macam mana pakcik nak setting? Buka je webcam tu. Tak apa, buka je terus. Dua-dua tadi pakcik dah. Webcam ada. Webcam dia jadi macam atas bawah pula. Allah Akbar. Besarkan je tak boleh. Kalau besarkan je full screen, lepas tu terus tekan full screen je. Tekan full nanti screen, dia akan sebelah-sebelahkan. Klik je 2 kali dekat atas Discord tu. Ya. Full screen kan je. Macam saya pun saya buat full screen juga. Full Senang screen supaya kan? kita boleh terus fokus pada ni. InsyaAllah. Okey, ya. Okey, lah betul. Full screen. Okey. Agaknya dia nak tengok apa benda lah pakcik buat kat bawah tu kan. Itu tu. Ada pakcik ni boleh tahan juga mulutnya. Okey, Cikgu Zaid. Silakan Cikgu Zaid. Okey, saya sambung sikit. Ada satu maklumat yang selepas kita punya tadi yang masa semua berkumpul, nabi-nabi yang lain juga berkumpul dan Nabi Muhammad menjadi imam. Selepas tu apa pula dia punya perjalanan seterusnya tu? Okey, dan saya sambung sikit yang berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ni orang kata pada tahun kesedihan. Okey, macam kalau kita sekarang ni stres lah, kita stres dan sebagainya. Dan apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi Muhammad orang kata pada tahun kesedihan ataupun Amul Huznin. Okey, pada tahun tu sebenarnya berlaku selepas baru saja umat Islam orang kata melalui proses diboikot di Mekah tu lah. Pada ketika tu baru je selesai habis dan sebagainya, dah tenang sikit, tapi Allah uji lagi Nabi Muhammad dia kehilangan pakciknya. Okey, Abu Talib meninggal dunia. Orang yang antara menjaga Nabi daripada Nabi kecil. Daripada atuk Nabi meninggal sampailah Nabi besar dah berkahwin dan masih lagi orang kata rapat dengan Nabi meninggal. Maksudnya orang yang sangat-sangat Nabi sayang. Itulah meninggal. Kesedihan dinamakan. Ya, dan beberapa bulan selepas tu pula isteri Nabi Muhammad Siti Khadijah pula yang kata teman Nabi, yang sayang Nabi, yang jaga Nabi, yang menjadi orang kata puas hati Nabi telah pergi. Jadi dua orang yang disayangi orang kata telah pergi pada bulan tu dan Nabi diuji dengan orang kata kesedihan lah. Okey, dan selepas peristiwa tu Nabi redha, tapi Nabi tetap seorang manusia. Bila manusia ni dia ada perasaan, dia ada emosi. So tak boleh elak daripada perasaan sedih. Dan Nabi orang kata terima ujian daripada Allah tu, dan dari situlah malaikat Jibril datang
atas undangan daripada Allah SWT bagi kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril sampaikan jumpa Nabi Muhammad pada ketika malam itu. Dan sambunglah tadi yang bawa orang kata Nabi Muhammad menaiki burak tadi dan sebagainya kan. Dan kita sampai balik tadi dekat Masjidil Aqsa, orang kata Masjidil Aqsa tadilah, selepas melalui proses Isra' tadi, dibawanya Nabi Muhammad. Sebenarnya dalam perjalanan tu banyak dia punya orang kata dugaan-dugaan dia. Ada yang saya ingat, ada yang saya lupa, kena rujuk balik kan. Ada gangguan daripada jin, daripada syaitan nak halang Nabi Muhammad, nak gugat iman dia dan sebagainya kan. Tapi yang ni tak sampai pada cerita yang Mi'raj lagi. Bermula selepas habis je orang kata solat sunat tadi tu, Nabi terus orang kata naik ke ke langit. Nabi Muhammad naik bersama dengan malaikat Jibril. Dan pada ketika itulah malaikat Jibril dia orang kata bertukar kepada rupa asal dia. Rupa asal malaikat Jibril ni dia tadi dia seorang lelaki. Waktu dia dekat dunia dia berupa seorang lelaki yang pakai jubah putih. Tapi bila dia naik, dia tukar rupa dia yang asal. Katanya ada 600 sayap, ada kata 1000 sayap, ada kata 600 sayap, betapa besarnya lah. Besarnya macam Garuda pula ya. Lebih kurang macam tu lah besarnya orang kata malaikat Jibril ni. Kalau sayap dia sebelah sayap saja pun dah boleh tutup dunia. Lebih kurang kata besar macam tu lah rupanya kan. Orang kata tak boleh orang kata brain lah kalau kita kan. Tapi itulah orang kata berbukti kekuasaan Allah ni. Allah orang kata nak tunjuk kat kita kan. Sampai dia setiap langit ni ada nabi-nabi dia. Setiap langit ada nabi, ada para malaikat dia. Dan kalau ikutkan langit-langit ni pintu langit tertutup. Dia tertutup, dia tak buka. Dia hanya buka pada bulan Ramadan sahaja. Itulah sampai tahap macam tu. Pada sebab apa? Sebab dulu orang kata kalau cerita panjang dekat situ dia jadi panjang. Iblis-iblis, anak-anak syaitan dan sebagainya yang boleh terbang ni, dia boleh lalu dekat langit-langit ni. Dia boleh terbang naik kat langit. Dan dia dengar perbualan para malaikat. Jadi para malaikat ni pun dia tutup pintu tu untuk elaklah daripada syaitan-syaitan ni naik ke langit. Dan apa nama tadi tu? Saya sambung sikit. Bulan Ramadan saja ya, pintu-pintu. Pada bulan Ramadan saja. Sebab tu bulan Ramadan syaitan-syaitan ni kena ikat. Dia kena ikat supaya dia tak boleh naik sampai orang kata langit yang ketujuh tadi kan. Sebab itu pintu dah terbuka. Dan orang kata kalau bulan Ramadan ni lah yang bergandaan, segalanya berganda, amal ibadat berganda, doa tu mungkin juga dimakbulkan dengan mudah. Dan orang kata ada satu hari juga, iaitu hari yang kita nanti-nantikan juga dalam bulan Ramadan tu, Lailatul Qadar tu, yang memang semua orang kata nanti-nanti, bukannya hari itu ditetapkan. Kemungkinan kita yang mana yang bertuah mendapat Lailatul Qadar tu akan adalah insan bertuah di dunia ni, kan? Betul. Setuju. Banyak amal ibadah digandakan 1000 bulan punya amal ibadah. Dalam satu malam tu kalau kita beribadah, kita dapat pahala macam orang kata beribadah seperti 1000 bulan. Betul. Pada bulan Ramadan. Jom kita berbalik pada kita punya Isra' Mi'raj kita tu. Macam mana perjalanan ni? Dah nampak dah dengan orang kata setiap langit tu ada Nabi dan malaikat yang jaga. Kemudian perjalanan Nabi tu macam mana menghadapi? Kalau ikutlah perjalanan Nabi ni, orang kata betapa jauhnya lah perjalanan dia. Tebal langit ni yang saya belajar lah daripada guru-guru saya. Tebal langit pertama ni, perjalanan dia nak melalui langit pertama tu pun 500 tahun perjalanan kalau ikutkan. 500 tahun, Masya Allah. Punya jauhnya perjalanan. Lepas tu daripada langit pertama nak pergi ke pintu langit kedua, 500 perjalanan. 500 tahun, 500 tahun perjalanan. Punya besarnya. Lepas tu dan seterusnya lah, sama 500 tahun perjalanan nak sampai ke langit yang ketiga dan seterusnya. Tapi perjalanan tu sangat panjang, cuma diselesaikan dalam satu malam dengan izin Allah SWT. Dan setiap orang kata langit-langit ni ada penjaga dia. Masa sampai saja langit pertama, pintu tertutup tu, malaikat yang menjaga pintu tu tanya, malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad. Dia tanya pada malaikat Jibril ni kan, siapa kamu? Dia kata aku Jibril kan. Siapa dia? Dia tu Nabi Muhammad lah. Siapa dia? Dan malaikat Jibril kata ini Ahmad. Nabi Muhammad dekat dunia disebut Muhammad. Di langit dia disebut dengan gelaran Ahmad. Ahmad. Ya, gelaran di langit dia panggil Ahmad. Gelaran di dunia dia panggil Muhammad. Nama sama je maksudnya. Cumanya dari sirahnya macam tu.
kita dapatlah sikit tahu kan. Dapatlah Ceritanya. tahu Ahmad tu di langit rupanya ya. Ya, Ini betul. first time Pak Cik tahu. Tak apa. Ada malaikat tu tanya, adakah dia diundang? Maksudnya adakah Nabi Muhammad ni Allah panggil? Malaikat Jibril kata, ya, dia diundang. Barulah pintu tu terbuka dan malaikat Jibril bersama dengan Nabi Muhammad tadi boleh lalu. Barulah dia lepas lalu. Kalau tak lepas lalu. Memang pintu tertutup. Dia hanya buka pada bulan Ramadan saja. Macam tapi tu dia punya. bayangkanlah kalau malaikat yang itu bertanya, mesti suaranya tu bergegar. Arash tu cakap, siapa dia ni? Macam tu kan. Malaikat, nama malaikat dan saiz dia memang besar lah kan. Okay. Jadi dan setiap malaikat ni memang terlalu banyak lah. Kalau kita nak cerita pasal malaikat ni, tempat tinggal malaikat ni di langit. Daripada langit 1 sampailah orang kata langit ke-7. Ni tempat-tempat para malaikat duduk ni. Dan masa dekat langit yang pertama ni, dalam dah jalan kan 500 tahun perjalanan ni, Nabi ni macam kita lah. Kalau kita naik kapal terbang kan, kita boleh tengok bawah apa semua kan. Betul. Nabi sini pun dia nampak. Dia tengok bawah, tiba-tiba dia ada satu orang. Dia nampak orang yang pertama tu, orang tu tinggi 60 hasta tinggi dia. Macam pencawang elektrik tinggi, lebih kurang macam tu lah. Tinggi 60 hasta. Dan Nabi tanya pada malaikat Jibril, siapa orang tu? Dan malaikat Jibril kata, Abuka Adam. Salim alaihi. Salim alaihi, dia kata. Nabi malaikat Jibril kata, itulah dia Abu tu ayah kamu. Yang ni ayah kepada seluruh manusia lah kan. Abu kamu iaitu Nabi Adam. Salim alaih. Malaikat Jibril kata, sampaikan salam kepadanya. Dan Nabi tu bertemu dengan apa nama ni, Nabi Adam. Dia semua pendek je perbualan dia. Cuma ada Nabi Musa dengan Nabi apa je yang panjang sikit. Lepas tu Ibni Salim, Nabi Salim kalau tak silap, malaikat Nabi Adam kata kan, anak yang soleh, yang baik, soleh. Lepas tu Nabi yang soleh, lebih kurang gitu kan. Nabi bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lepas tu dia terus meneruskan sebab perjalanan masih jauh. Satu langit tu nak cross 500 tahun. 500 tahun. Lepas tu selang nak pergi ke langit ke pintu langit yang kedua pun 500 tahun perjalanan. Tapi disebabkan yalah malaikat Jibril dia besar dan Allah beri yang kata dibawa lajulah Nabi Muhammad untuk sampai ke langit-langit yang seterusnya kan. Boleh nak sembang lama pula kan. Lama. Itu baru lagi pertama. Sembang yang mana yang dia penting orang kata kan. Sampaikan salam kan pada langit pertama, pergi pula langit kedua. Langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sama juga kan, Nabi Yahya, Nabi Isa. Lepas tu sama juga kan, apa kata, Nabi Soleh kan, Ikhwani Soleh yang kata sampaikan salam, bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kan kepada Nabi Isa. Nabi Isa, Allah dia ada peristiwa dia. Nabi Isa ni dia belum mati lagi, yang Allah angkat dia daripada peristiwa waktu apa orang kata Bani Yahudi dia kan. Dia masih duduk dekat langit yang kedua. Pada akhir zaman nanti dia akan turun. Okey, lepas tu pergi langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf yang handsome ni yang kacak katakan. Kacaknya. Ketampanan Nabi Yusuf ni, orang kata kalau masa dia lalu tu, orang yang tengah siapkan makanan tu boleh terpotong tangan. Betapa kacaknya dia. Kan. Macam sekali cumanya walaupun kita tahu yang kacaknya Nabi Yusuf ni kekacakan dia tu separuh daripada Nabi Adam. Maksudnya kalau Nabi Yusuf ni 50% kehandsomeman dia, 100% tu pada Nabi Adam. Nabi Adam lah manusia yang paling handsome. Itu saya dapat daripada guru saya lah. Adam ya, orang katakan. Sempurnanya Nabi Adam tu. Perfect dia tu. Sebagai seorang orang kata ayah kita lah kan. Kalau dah separuh tu pun orang kata dah boleh sampai macam tu sekali. Sebab itulah orang kata kadang-kadang Yusuf tu nama yang cukup indah dengan orang kata kesempurnaan. Tapi kita semua pun sebenarnya dah jadi macam Nabi Yusuf juga. Dah sempurna dah. Betul tak Cik Zaid? Jangan kita rasa tak bersyukur pula dengan apa yang kita ada. Kita dah elok, dah ada semua panca indera, dah orang kata diberikan nafas ni pun dah cukup alhamdulillah. Dan inilah nikmat yang paling besar kita di dunia. Okey cikgu, kita dah sampai ke Nabi Yusuf, iaitu langit ketiga kan? Ketiga, ya betul. Macam mana langit yang seterusnya pula? Langit seterusnya ialah langit keempat yang bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Yang lain-lain Nabi semua lebih kurang sama je. Maksudnya Nabi jumpa, Nabi bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan dia orang cakap benda yang sama. Nabi yang soleh, Ikhwani Soleh yang kata
saudaraku yang baik, Yang dan baik. juga nabi yang baik. Nabi Lebih kurang yang macam tu, bagi salam. Lepas tu dia orang Mm-mm. teruskan sebab malaikat Jibril kata perjalanan kita masih jauh. Oh. Tapi dalam banyak-banyak tu ada juga Nabi Muhammad digambarkan dengan gambaran syurga. Oh. Ditayangkan depan Nabi. Bayangkan depan kita ni tiba-tiba ada TV. Lebih kurang macam itulah. Macam ilustrasi Digambarkan. gambaran. Digambarkan macam mana syurga, umat kamu ni ke akhirat nanti macam ni, dekat neraka macam ni, digambarkan. Nabi Muhammad tu tahulah, Nabi Muhammad nampak, Nabi Muhammad tanyalah kenapa orang ni keadaan dia macam ni, kenapa orang ni keadaan dia macam ni, dalam keadaan yang terseksa dan sebagainya. Dan panjang cerita dia, cuma saya pendekkan supaya nampak ringkas sikit kan. Gambaran. Malaikat Jibril pun jawab, orang ni dulu dekat dunia dia buat macam ni, buat sekian. Dia buat kemurkaan, dia buat benda-benda yang sia-sia dan sebagainya, sampai tahap macam tu. Sampai langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi, antara Nabi Ulul Azmi lah, ke-6 Nabi Musa. Dan sama juga Nabi kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam kan. Dan pada ketika tu Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Lepas tu Nabi Muhammad tanyalah kenapa menangis kan. Malaikat Jibril kata, dia kata umat Nabi Musa ni dia menangis kerana dia melihat umat Nabi Muhammad ni lagi ramai daripada umat dia. Umat yang ramai, yang pertama paling ramai dalam syurga adalah umat Nabi Muhammad, kita lah. Kita lah umatnya. Dan yang kedua adalah Nabi Musa. Kedua Nabi Musa, umat ramai. Yang pertama tu Nabi Muhammad. Dan dia kata, aku sedih kata melihat umat kamu ramai. Dalam syurga umat kamu ramai, yang sekarang ni hidup masih ramai, dia kata. Itulah Nabi ni Musa kan. Dia menangis, dia melihat, dia kata untungnya umat-umat engkau Nabi Muhammad kan, banyak dapat peluang untuk masuk berbanding dengan umat aku. Itu dia. Sampai langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa nama ni? Nabi Ibrahim. Langit ketujuh tu dia ada satu tempat nama dia Baitul Ma'mur, ataupun last dia Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni malaikat Jibril berhenti kat situ je. Dia kata aku tak boleh bagi lebih dah, engkau je boleh pergi. Sebab itu saja aku dibenarkan di Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Bayangkan je. Dan pada tempat tu orang kata, kalau orang kata dia ada satu tempat bangunan dipanggil Baitul Ma'mur. Kalau contohnya dekat sini Kaabah dekat sini Kaabah, dekat atas tu dia ada Baitul Ma'mur. Dekat atas langit yang ketujuh tu nama bangunan tu Baitul. Contoh je, saya kebetulan ada dekat sini kan. Dekat dunia ni kita ada Kaabah tau. Okey, dekat Sidratul Muntaha ni ada Baitul Ma'mur. Okey, Baitul Ma'mur ni lah tempat di mana malaikat dia bertawaf. Kalau kita dekat dunia ni Kaabah kita lah. Kaabah kita ni tempat kita bertawaf. Malaikat dia tak tawaf dekat sini, dia tawaf dekat Baitul Ma'mur. Di Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh tu, di situ. Dalam banyak-banyak ibadat yang malaikat buat. Sampai situ je lah malaikat dia punya tahap nak hantar sampai situ. Sampai situ. Teruskan cikgu. Dia dah sampai dekat atas tu, Nabi Muhammad tengok malaikat ni betapa banyaknya malaikat. Setiap hari Allah tetapkan hanya 70,000 malaikat sahaja yang akan bertawaf. Dan lepas dia tawaf tu, dia dah takkan tawaf sampai bila-bila. Maksudnya apa? Malaikat terlalu banyak. Terlalu ramai juga. Ini saya belajar daripada guru saya lah. Di Sidratul Muntaha tu. Dan pada bangunan, orang kata Sidratul Muntaha tu, satu bangunan macam Kaabah tu, ada seorang lelaki tengah duduk dekat situ. Lepas tu Nabi Muhammad tengok, siapa pula lelaki ni? Muka lelaki tu sama lebih kurang macam muka dia. Dan dia tanya pada malaikat Jibril, siapa lelaki ni? Lelaki ni lah Nabi Ibrahim. Dan kau pergilah jumpa dia, salim alaihi. Orang kata bagilah salam dekat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun jawablah, Waalaikumsalam. Bagi orang kata salam kepada Nabi Ibrahim kan. Dan pada ketika tu Nabi kata, Nabi melihat ada malaikat ni, kalau Allah cipta dia daripada mula, Allah cipta dia rukuk sampai bila-bila dia akan rukuk. Ada malaikat yang macam tu. Ada malaikat yang Allah cipta dia dah dicipta dia terus sujud sampai kiamat. Ada. Malaikat ni ada macam-macam jenis malaikat. Malaikat yang berzikir, malaikat apa orang kata, yang tadilah yang rukuk, yang sujud, malaikat yang turun ke dunia. Malaikat macam malaikat Jibril tadi naik turun, malaikat yang turun kat dunia, yang jaga orang kata kanan kiri kita, depan belakang kita, betul tak? Dan sebagainya macam itulah.
Okey, lepas tu dia tanya kepada malaikat Jibril, kenapa Nabi Ibrahim tak solat, tak beribadat? Dia kata, ibadat ni untuk orang yang hidup. Orang yang dah meninggal tak ada. Kan Nabi Ibrahim dah meninggal. So orang yang meninggal ni tak ibadat. Memang Allah tak suruh ibadat untuk rehat sahaja. Jadi beribadatlah masa kita masih hidup ni, kita beribadat lah. Cerita dia kan. Saya pun benda-benda macam ni pun saya selalu juga share dekat sesi live saya kadang-kadang bila orang tanya apa kan. Masih hidup saja kita beribadat. Ya, betul. Masa kita dah tak ada tu, kita menunggu sehingga hari orang kata pertimbangan amalan ibadat kita sajalah kan. Ya, betul. Jadinya selepas jumpa Nabi Ibrahim tu, selepas jumpa Nabi Ibrahim, ada satu benda yang Nabi Ibrahim panjang sikit di perbualan dia dengan Nabi Muhammad. Salah satu perbualan yang saya sempat ingat lah. Nabi Muhammad pesan, Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada semua umat kamu. Dengan lafaz Assalamualaikum, sampaikanlah salam aku ni kepada semua umat kamu. Dan Nabi Ibrahim dia menjawab, dia kata apa? Wa alaika wa ala Ibrahim assalam. Ibrahim salam. Dia kata cara kita jawab salam Nabi Ibrahim tadi, wa alaika wa ala Ibrahim salam. Lebih kurang macam tu. Cara kita jawab. Nabi Ibrahim sampaikan salam kepada kita semua. Nabi tengok pun wajah Nabi Ibrahim tu ada iras-iras dia juga ya. Kalau ikutkan dalam cerita Cikgu Zaid kan. Ya, betul. Jadi dari perjalanan tu dah sampai Nabi Ibrahim, kemudian kemuncaknya mesti nak jumpa Allah tu. Ya. Nak terima kefarduan solat tu. Belum ni baru Isra ni. Dah sampai dah orang kata dekat Sidratul Muntaha tadi. Selepas habis peristiwa bertemu dengan Nabi Ibrahim dan sebagainya, dari situlah orang kata Allah SWT panggil Nabi Muhammad nak beri kefarduan solat. Solat tu. Ceritanya kan, pada asalnya 50 rakaat. Bayangkan kalau 50 rakaat tu dibagikan dengan 24 jam. Setiap sejam tu kita kena solat lebih kurang 2 solat. Bayangkan. Kita sendiri pun mungkin tak mampu nak buat pada skala tu kan. Dan bertemu, dia ada panjang cerita lah. Dia turun bawah balik bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata kurangkan dan sebagainya. Dan yang akhir sekali adalah tinggal 5 rakaat saja. Itulah pergumulan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad orang kata malu nak bertemu dengan Allah untuk minta kurang lagi. Jadi kekal lah sampai sekarang ni 5 rakaat yang orang kata dah diskaun dah banyak tu, diskaun dah tu kan. Dah diskaun habis tu. Dan sampai orang kata 5 rakaat tu je lah. Dan Nabi Muhammad pulanglah semula ke langit dunia, pulanglah balik ke Masjidil Haram, ke rumah baginda Nabi SAW. Dan daripada situlah orang kata kefarduan solat tu, kalau kita boleh ambil pengajaran daripada mana Allah SWT nak ajar kita, ada setiap perkara yang berlaku, dia ada tersurat, dia ada tersirat. Yang tersurat ni yang kita dengar tadi tu, yang tersurat lah, yang jelas, Allah kita. Yang tersiratnya perkara yang kita tak tahu, yang hikmah dia. Bila Allah SWT berikan ujian, sebagai contoh Allah bagi pada Nabi Muhammad, hilang orang yang tersayang, kan, betul tak? Hilang orang yang dikasihi. Lepas tu diuji pula, diboikot dan sebagainya. Ada umat dia sisihkan, diejek dan sebagainya. Allah dah uji dan Allah juga bagi jawapan. Apa dia jawapan dia? Melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu solat. Solat itulah yang boleh menyempurnakan kita, membantu kita. Dengan solat tu orang kata, apabila kita menjaga solat, Allah SWT akan jaga hidup kita. Allah akan betulkan hidup kita. Rukun kehidupan. Yes. Sebagai orang Islam, bila kita solat, Allah akan bentuk hidup kita, Allah akan cantikkan hidup kita. Allah akan sempurnakan hidup kita ni balik dengan ada perbuatan solat tu tadi. Sampai tahap macam tu. Banyak lagi lah ada lepas balik tu pesan sebelum tu pesanan daripada Nabi Ibrahim. Dia panjang sebenarnya perbualan tu. Ada Nabi Ibrahim cerita tentang juga, wahai Muhammad, bagi tahulah bahawasanya syurga itu tanahnya wangi, thayyibatul turbah, azbatul mal, airnya semua boleh minum. Tanah wangi, air minum. Bagaimana di syurga. Ini Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Muhammad lah, sungainya susu, madu ke, arak ke, sungai arak ke, semua boleh minum, sebab semua dalam syurga dihalalkan oleh Allah SWT. Dan dekat syurga ni tanahnya lapang, hijau, penuh. Dia kata dekat syurga walaupun tanahnya lapang, dia ada pokok-pokok. Dan pokok-pokok yang ada dalam syurga itulah, apa dia? Pokok dia apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua zikir kita kat dunia ni, itulah pokok-pokok di syurga. Pokok-pokok dia.
Yes. Kalau Jadi baki kalau banyak kita kita apa orang kata berzikir, pokok tadi, banyaklah dia punya. merimbunlah di syurga kita dengan Ya. pokok-pokok yang kita dah Banyaklah tanam di pokok-pokok kita. dunia ni. Ya, betul lah. Jadi kita macam mana kita tanam kat dunianya. Ni ustaz Mm-mm. saya kata dah, logiknya kalau orang-orang yang berzikir, pokok-pokoknya ada dekat dalam syurga, takkanlah tuannya pula dalam neraka. Betul Betul tak? juga tu. Itu Betul juga. logiknya. Logiknya Tapi kan. betul juga, kita fikir balik kan, kita dah tanam pokok-pokok kita dalam syurga, takkan pula kita dia masuk dalam neraka. Itu sebab je lah. Sebab apa? Guru saya kata macam tu. Dia kata orang-orang munafik dia tidak berzikir. Orang-orang munafik dia tidak berzikir. Orang-orang yang orang kata berselindung, yang menyuruh, dia tak berzikir, dia berbohong saja. Dia lagi jadi toksik, dia mengutuk, menghina orang lagi banyak berbanding dengan berzikir. Orang-orang yang baik dia akan berzikir. Yang itu bagus itu tu pakcik beza. selalu kena share tu kan. Awak ni tak berzikir lah tu, pokok awak tak ada kat surga. Daripada dia jadi toksik, lebih baik dia berzikir kan. Sebab saya selalu share macam tu dekat anak murid saya, kata kita lebih baik kita jadi orang yang ada matlamat. Sebab apa? Bila kita jadi orang ada matlamat, kita akan fokus pada matlamat kita. Kalau kita tak ada matlamat, kita akan jadi orang yang merosakkan matlamat orang lain. Betul. Sebab kita tak ada benda apa yang kita nak fokus. Kerja kita adalah menjadi toksik, merosakkan matlamat orang lain. Na'udzubillah lah. Betul orang kata ustaz, cikgu, kalau kita tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, kita janganlah orang kata merosakkan matlamat orang lain. Kita tak dapat memberi sumbangan, kita jangan mengambil sumbangan ataupun menghentikan orang lain punya kerja yang baik kan. Macam itulah yang pepatah kata. Tapi seronoklah yang tentang yang logiknya pokok-pokok yang dah ada syurga, tuannya pula tak ada. Dia punya logiknya kat situ kan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak dia. Sikit sebanyak ya. Dan insyaAllah kita akan buka sesi soal jawab ni. Cikgu Zaid. Alhamdulillah, nampak seperti Valdo, subhanallah, memang banyak berzikir meringankan lagi urusan kita. Bukan saja meringankan, tetapi kita merimbunkan, meredupkan tempat kita di syurga nanti. Betul. Dan kalau boleh pakcik nak buka 2-3 soalan daripada tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ataupun juga kawan-kawan kita yang bukan non muslim juga, yang ada juga boleh bertanya. Kita buka kepada semua untuk bertanya. Adapun kalau ada soalan ya, siapa ada soalan boleh tanya sekarang. Boleh tanya sekarang. Tadi saya rasa ada soalan tadi. Kenapa Allah SWT, saya terperasan lah tadi. Terperasan. Kenapa Allah SWT tak angkat terus Nabi Muhammad daripada Mekah tu terus je naik ke atas? Kenapa? Sebab yang saya baca tadilah, daripada guru saya ajar, dekat orang kata salah satu tempat yang mulia selain daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dalam Islam, Masjidil Aqsa yang pertama. Dan dekat Masjidil Aqsa ni, saya pendekkan dekat Masjidil Aqsa ni adalah salah satu laluan daripada dunia kita ke langit Allah SWT. Bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi yang sebelum-sebelum tu pun, yang lain-lain pun, Nabi-Nabi yang sebelum-sebelum tu pun dia melalui Masjidil Aqsa. Dan Nabi-Nabi yang sebelum tu yang dah naik burak sebelum Nabi Muhammad, tapi tak dimaklumkan Nabi apa, pun berhenti di Masjidil Aqsa, letak orang kata burak di situ, bersolat di, orang kata berzikir di Masjidil Aqsa sebelum diangkat ke Allah SWT ke langit. Sebab itu ada sebab musababnya kan? Ya, betul. Sebab tu kita kena muliakan juga Masjid Aqsa tu. Betul. Laluan dia tu orang kata step by step juga. Macam tu. Daripada Valdo Loco ni panjang benar dia punya penulisan. Tarikh itu masih khilaf sampai sekarang. Tiada tarikh atau dalil yang benar-benar tepat. Yelah, tetapi orang kata diputuskan 27 Rejab lah. Soalan saya di sini, kalau di kalangan ulama sendiri masih khilaf, mengapa ramai yang ikut 27 sebagai tarikh memperingati, sedangkan kalau tak sahih dan masih teka-teki di kalangan ulama, kita sepatutnya tak meraihkannya. Mempercayainya pada Isra Mi'raj is absolutely cuma saya mahu dengar dari pendapat cikgu, kenapa kalau kita dah tahu masih khilaf, masih ramai yang menyambut pada 27, seolah-olah 27 ni tarikh hari bulan yang tepat. Saya pasti ramai anak muda yang muda-mudi berfikiran 27 ni tarikh sebenar sebab tradisi sebahagian umat Islam yang menyambut. Silakan Cikgu Zaid. Okey, baik. Bismillah. Ada juga, betul. Saya pun ada dengar lah daripada ustaz-ustaz saya kata, memang ada banyaklah khilafnya
Okey, ada banyak khilaf, tapi ramai juga pendapat yang ulama yang berpendapat pada 27 Rejab. So kita lebih ambil pendekatan kepada first kita menghormati ulama. Daripada kita sibuk berbalah bila tarikhnya, di exact date dia, lebih baik kita fokus kepada intipati kepada ni. Yes, kita ingat peristiwa besar tu adalah mukjizat besar Nabi Muhammad yang kedua selepas Al-Quran adalah Isra' dan Mi'raj. Yes, dengan ingat je peristiwa tu, kita ingat je peristiwa tu, sedikit sebanyak intipati daripada peristiwa yang berlaku atas contohnya hujan yang Allah bagi kepada Nabi. Solutionnya adalah Allah beri kefarduan solat. Itu satu-satu benda yang paling besar dalam Islam. Kefarduan solat tu sebenarnya yang kita kena ingat. Dia punya tarikh tu ialah ada hilaf dia, betul. Intipati tu sahajalah orang kata. Tarikh tu ibarat orang kata kita menghormati ulama. Kalau ulama kata 27, tetapi dari segi itu kita seumpama kita melihat kepada konteks tujuan ataupun cerita kisah ini yang kita ambil sebagai itibar. Itibar kebaikan dia daripada peristiwa tu. Sebab ceritanya sebelum-sebelum ni di zaman Khulafa' Rashidin, selepas-lepas itulah di zaman Khulafa' Rashidin, selepas pada tabi'in dan sebagainya, tarikh-tarikh macam tu dia kurang diingati oleh pemuda-pemuda zaman dia. Jadi dia orang mengambil inisiatif untuk mengingat. Itu yang jadi Maulidur Rasul. Kan ada orang tak setuju Maulidur Rasul disambut dan sebagainya. Kita bukan ni, tapi dengan ingat tu buat kita lagi mencintai Nabi. Dengan tahu Isra' Mi'raj tu, kita buat kita ingat Nabi, kita lebih tahu Nabi. Yes, kalau kita ambil pendekatan tak payahlah hilaf, tak payahlah fikir, end up makin cepatlah kiamat, orang tak kenal Nabi. Isra' Mi'raj tak tahu. Sedangkan peristiwa Isra' Mi'raj tu adalah orang kata satu keagungan yang besar yang Allah nak zahirkan pada Nabi Muhammad. Itulah mukjizat yang kedua. Ada hikmah. Ya, betul. Ada hikmahnya betul, tu. Ada hikmah. Kita harap Valdo Loco berpuas hati dengan soalan tu. Betul, ada juga soalan-soalan lain. Ni use Hairi memanglah boleh. Kalau main game sambil zikir, game ni bukan benda yang lara. Kita yang buat macam tu. Kita yang orang kata menentukan kita buat macam mana. Cuma betul. Janganlah kita orang kata sambil buat benda tak elok tu nak berzikir tu memang bertentangan lah. Tapi main game ni Cikgu Zaid, pakcik ni selalu ditoksik. Dah tua-tua nak main game, dah tua. Pakcik ni menjadikan platform game ni, inilah tujuan pakcik, nak jumpa orang muda-mudi untuk bercerita pengalaman hidup pakcik. Kan kalau pakcik tak masuk dalam dunia game, korang mana nak masuk dalam dunia pakcik yang dekat warung-warung ni? Tak ada. Pakcik kena masuk dunia korang semua untuk bahagi kisah-kisah hidup yang pakcik alami. Itu sebabnya. Jadi game ni adalah satu landasan untuk kita berinteraksi, bertukar-tukar fikiran, saling mengingat. Kalau waktu subuh tu dah azan tu masa main game tu, ataupun maghrib, dah maghrib pun nak main game, itu memang kena lepuk lah kan. Macam itu tak sesuai lah, tak elok. Orang kata tak apalah dah maghrib, tapi masa tu lagi nak main game. Yang itu yang pakcik kadang-kadang pantang bila kita dah cakap okey maghrib, stop lah, kita main apa sahaja yang ada. Cikgu Zaid, ini ada soalan lagi Cikgu Zaid, kalau ada Cikgu Zaid ternampak soalan-soalan ni. Soalan-soalan mungkin Cikgu Zaid nampak situ banyak pula soalannya. Daripada Said Nur ni, cikgu, orang yang jahat macam saya ni ada peluang ke nak ke syurga? Baik. Bagus soalan tu. Bukan tu je, saya sendiri pun dapat daripada saya punya viewer sebelum ni, ada orang tanya kan, saya ni ahli maksiat, layak ke saya ni untuk orang kata bertaubat? Okey, kita kena besar orang kata mana pun kita punya kejahatan, besar mana pun kita punya dosa, sebagai contohnya besar kapal lah dosa kita, kita kena tahu, kita kena ingat bahawa rahmat Allah SWT seluas-luas lautan. Kita anggap macam tu. Betul. Besarnya keburukan yang kita buat, besar lagi Allah. Besar lagi dia punya rahmat. Dan ni orang kata pun sedangkan Nabi pun orang kata apa, bukan sedangkan Nabi apa, orang
cakap ni. Sebab itulah wujudnya orang kata taubat tu. Ya. Taubat nasuha, taubat yang betul-betul, bukan hari ni dah dah buat maksiat, esoknya taubat buat balik. Itu bukan taubat nasuha tu. Itu taubat kau rasa tu namanya. Kan? Ada lagi tak tu? Betul. Ada lagi tak soalan-soalan tu? Jadi janganlah rasa kalau kita dah pernah buat jahat, itulah pengakhiran kita dah chop kat dahi ahli neraka. Tidak. Setiap manusia tu kan ada orang kata zaman gelap, zaman hitam. Kita lah kena ubah. Siapa lagi nak ubah? Pakcik pun bukannya pakciknya Nabi malaikatnya. Pakcik pun ada benda yang pakcik buat silap. Jadi kita tahu kesilapan kita tu, kita baiki. Betul. Macam itulah. Salah satunya solat lah. Solat tu lah cara satu Allah akan betulkan hidup kita melalui kita solat. Hari-hari kita solat, Allah akan elokkan hidup kita. Mulakanlah dengan solat dulu, InsyaAllah. Ni ada soalan ni Khairul Kamaru Zaman ni bertanya ni tentang solat lah. Kita ambil soalan-soalan berkaitan dengan solat dia. Yang adik-adik yang mana yang dah buat jahat dan nak masuk syurga, hari ni dah boleh buat perubahan ya. Ni kata macam manalah khusyuk dalam solat ni. Mungkin ialah terfikir kan dah maghrib tiba-tiba alamak aku nak rank ni. Macam ni. Bagus tak soalan tu. Saya selalu pesan ke anak murid saya lah. Kalau saya sendiri pun saya main juga ML. Waktu live pun saya main juga. Bila saya tengok je jam, ini lagi 10 minit nak azan ni. Kalau aku pro macam mana pun mesti 15 minit, 13 minit baru habis. Kadang-kadang sampai terlajak sampai azan dan sebagainya. So nak tak nak saya sendiri akan stopkan waktu main tu. Saya akan borak sampai azan. Saya akan pasang azan and then baru saya akan solat, pasang video dulu. Lepas tu baru saya akan main semula lah. Berkenaan dengan soalan tadi kan, bagaimana kita nak solat dengan khusyuk. Khusyuk tu adalah menghadirkan diri. Kita solat, kita hadirkan diri kita. Macam mana kita nak tahu? Ini saya belajar daripada guru saya yang kita boleh sama-sama ambil manfaat lah. Apa dia? Baik, ramai orang dia ada masalah, dia bawa masalah tu dalam solat. Dan end up, bila habis solat, masalah tu akan keluar bersama dia balik semula daripada solat. Berbanding dengan ada orang, dia ada masalah. Bila dia solat, dia tinggal masalah dia ke tepi. Dan bila dia solat tu dengan jiwa yang kosong, yang betul-betul serah kepada Allah, aku yakin Allah yang akan settlekan masalah aku. So masalah ni duduk kat luar. Aku akan solat dan dia ambil tenang dari solat tadi bawa ke dalam kehidupan. Bukannya kita ambil masalah bawa masuk dalam solat. Sebab tu kita keluar daripada solat, masalah tu ikut. Betul. Kita dah serahkan diri. Kita solat ni kita cakap, ya Allah, aku solat ni aku nak solat dengan penuh khusyuk. Masalah aku ni aku serah pada engkau, aku percaya kepada engkau ya Allah, aku tolaklah masalah aku kat tepi. Aku nak settlekan masalah yang ini adalah waktu aku dengan engkau ya Allah untuk aku solat. Izinkan aku solat. Kita minta kepada Allah. Izinkan aku solat dengan khusyuk. Okey, yelah sebelum kita solat tu, sebab tu Nabi kata sebelum solat tu kita buat persediaan. Kita standby dulu. Kita standby dulu 5 minit sebelum ke kan, 1 minit sebelum pun boleh kita ambil wuduk. Kita tenang, kita relax, jangan solat dalam keadaan tergesa-gesa. Solat perlu segerakan solat tapi bukan tergesa-gesa. Sehingga kita orang kata ni kan, tak ready dan sebagainya. Betul. Bila kita tak sempurnanya wuduk kita, solat kita akan tergugat sebab sempurnanya wuduk mempengaruhi sempurnanya solat. Betul. So Pakcik pun tertarik tadi tu ialah sebahagian daripada wuduk lah. Cikgu, tentang masalah tadi tu samalah juga macam kita tidur. Kalau kita bawa tidur masalah, memanglah kita terganggu. Cuba kita sebelum tidur tu kita letaklah masalah tu dekat mana-mana. Lepas tu kita tidur. Lena tidur kita samalah macam tu konsepnya kan. Dia tak terbawa-bawa sampai ke dalam tidur kan masalah tu kan. Dan insyaAllah kita akan buka nanti. Kita akan buka 2 soalan lagi lah cikgu. Dan kita akan buat fasa-fasa seterusnya. Ramai pula kita punya orang kata soalan-soalan ni kan. Kita bagilah ni dekat Valdo ni nak tanya soalan kedua ni. Pakcik ni baca yang panjang-panjang je. Bagaimana jika ulama besar daripada Adidas sendiri yang menjatuhkan bid'ah bagi yang merayakan? Ni tak habis-habis lagi ceritanya. Saya bertanya pendapat sebab saya sendiri masih belajar. Okeylah. Saya tidak menentang dan saya juga tak menyokong. Saya hanya manusia yang masih belajar. Saya harap jawapan cikgu ini bakal beri sedikit sebanyak dalam
pemahaman. Dia kata ulama Baik. besar dari Madinah sendiri yang menjatuhkan bid'ah. Oh gitu, bid'ah pula dah. Tak apa. Dia macam ni. Saya pernah tanya guru saya dan guru saya pun jawab benda sama. Kita berlapang dada, kita menghormati pendapat mereka. Tak ada masalah. Dia berpendapat tu, untuk berlapang bid'ah. dada Kalau tu. yes, kita lapang dada, kita terima sebab itu pendapat dia, dia ada hujah dia. Dan kita hormat hujah dia, kita pun ada hujah. Sebab orang Ustaz Pak Cik mencerita perbezaan orang kata perbezaan pendapat itu adalah hikmah sebenarnya. Yes, betul. Dan ulama yang kata boleh ni pula dia ada tujuan. Tujuan dia nak bagi umat Islam, anak-anak muda yang dah lupa ni untuk ingat balik peristiwa tu. Peristiwa ni ingat balik kenapa peristiwa Isra Mi'raj tu Allah bagi anugerah tu kepada Nabi Muhammad. Kalau tak adanya benda macam ni, tak tahu. Kita tak Orang tahu. tak tahu. Yes, saya sendiri pun tahu. Betul. Jadi guru saya cakap ulama dulu dia dah nampak 1000 tahun ke depan ambil sampai tahap macam tu lah. Yelah, dia dah nampak 100 tahun lah. 100 tahun ke depan dia kata kalau kita tak buat hari memperingati Isra Mi'raj ni, lama kelamaan orang takkan tahu apa benda Isra Mi'raj. Betul. Tak payah jauh lah Pak Cik. Saya contohkan, saya pernah tanya anak murid saya, kenal tak Hantuah? Hantuah dia tak kenal. Siapa Hantuah tu? Hantuah tak tinggal kita lebih daripada 1000 tahun lagi. Tak kenal. Sedangkan pejuang hebat yang melawan penjajah kan, betul tak? Betul, kita ni kan tak tahu. Tak payah sebut yang lain-lain lah. Para meswara ada dalam buku teks yang jauh sikit. Hang Tuah tak kenal. Sampai tahap macam tu. Itu ialah nak cerita tentang jati diri kita, tentang itu pun kita tak tahu. Apatah lagi kalau yang Nabi yang dah 1400 tahun tinggalkan kita ni. Lagilah pula kalau kita tak ambil ibrah daripada apa yang berlaku. Saya lebih ambil pendapat ulama yang meraihkan supaya kita ambil intipati kebaikan kenapa nak diingatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Dan kenapa Allah jadikan peristiwa ni mujizat kedua terbesar selepas Al-Quran. Bukan sia-sia. Ada sebab. Itulah saya ambil lah. Ini pendapat saya lah. Yang tadi yang kata tak boleh tu, saya hormat. Itu pendapat dia. Betul. Satu jawapan yang Pak Cik Nusantara ni, kita ambil yang tu. Ya Allah, kalau akan datang pun Pak Cik akan gunakan jawapan cikgu tu. Kalau ada orang yang berbalang dengan Pak Cik kata saya hormat awak punya pendirian. Betul. Kan? Ya Allah, bagusnya jawapan cikgu tu. Milo Peng, terima kasih untuk 10 star. Okey, sementara kita nak jawab soalan lain, Pak Cik nak bagi orang kata satu persembahan lah. Oh, kita ada persembahan. Persembahan pada tahun bila Pak Cik tak ingat lah. Di mana Pak Cik ini adalah kali kedua Pak Cik memasuki pertandingan puisi ketuhanan. Puisi ketuhanan dan Pak Cik memenanginya di peringkat kebangsaan. Dan kali kedua Pak Cik masuk dan Pak Cik terus diangkat untuk diinterview di TV3. So ini dia. Nama puisi ni adalah Wangian Sejadah. Zaman dulu pun Pak Cik dah ala-ala dah tembam macam ni dah. Pak Cik gunakan Wangian Sejadah ni sebab ini berkaitan dengan solat juga. Apa kata kita saksikan Ustaz? 1, 2, 3. InsyaAllah. Wangian Sejadah. Bunyi kuat. Setiap kali kuat bunyi laungan azan berkumandang, gemanya meresapi jauh ke pelusuk jiwa. Bait-bait kalimah suci itu menyeru sekalian umat yang lena tersedar jaga, yang berbual henti berbicara, yang bekerja tangguh seketika mendengar panggilan ibadah, menyeru sekalian jemaah merapatkan saf antara ummah, mendirikan sembahyang, mengabdikan diri kepada Allah. Lalu ikamat dibaca dan jemaah bersedia mengangkat takbir dan menghayati setiap fadilat rakaat, berdiri, niat, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, salam serta selawat.
dan tertib mengikut rukun sembahyang, diiringi surah dan doa, wirid dan zikir, jadi ramuan ketakwaan, jujur dan ikhlas, tabah dan pasrah, jadi juadah kemuliaan, sabar dan tawakal, yakin dan benar, jadi santapan keimanan. Mari kita nikmati harum wangi sejadah ini. Inilah tikar keinsafan, inilah cadar ketenangan, inilah bantal kedamaian, inilah teman kehidupan. Sejadah inilah perantara hambanya dan penciptanya. Sejadah inilah landasan utusan doa dan restu. Sejadah inilah sujud dan hajat dipanjangkan. Sejadah inilah bukti menghayati naluri sejati hati ini. Sejadah inilah pengesat air mata taubat hambanya. Di sini, di atas sejadah ini, daku sujud tahajud mohon petunjuk. Di atas sejadah ini, daku bertawajuh dengan penuh tawaduk. Di atas sejadah ini, daku bertasbih dan berzikir. Di atas sejadah ini segala gundah, resah, gelisah terpisah. Di atas sejadah ini kita merasa dan membelai rasa cinta kepada Pencipta. Inilah sejadah kita. Inilah permaidani syurga. Berkiblatkan Islam untuk selama-lamanya. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nur Hisham Razali. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke Malaysia. Itulah dia cikgu. Kita punya selingan. Lama dah, ya Allah, zaman dulu. Air muka. Dia? Segak dia, nampak macam Panglima. Panglima. Yelah, kental-kental badannya. Itu zaman muda-mudi dulu. Pakcik masuk, lepas tu dah kali kedua menang ni, dah tak ada dibenarkan masuk untuk kali ketiga dah. Oh. Peluang ke orang lainnya. Itulah dulu pakcik tak tahu nak buat apa. Bukan tak tahu nak buat apa. Salah satunya pakcik mencari apa. Nak cari sumber pendapatan sampingan kan. Jadi pakcik pun terfikir apa nak buat ya. Jadi pakcik pun tengok ada pertandingan. Sejak tu pakcik masuk pertandingan. Di apa sahaja pertandingan-pertandingan sajak yang ada. Tapi daripada sebelum nak menang ni 10-20 kali lah kita kalah. Baru kita belajar untuk jadi seorang winner. Macam tu lah kita. Kalau kita buat satu benda ni, tidaklah terus kita boleh berjaya. Macam tu juga kalau kita nak khusyuk tadi tu. Kita kena orang kata keep buat. Ya Allah, terima kasih semua. Indra Adi untuk waktu ni. Indra Adi, terima kasih 100 star. Milo Peng dan sebagainya. Pakcik ada paste kan kat sini, ada pin kan. Cikgu Zaid punya link. Ini link page untuk gaming tau. Walaupun kita orang kata kita yalah Cikgu Zaid, cikgu kadang-kadang kita gaming ni bukannya benda yang tidak elok semua orang boleh buat gaming, tapi orang kata benda yang wajib, benda yang baik, kita janganlah tak buat, dan jangan jadikan gaming ni sebagai satu landasan untuk kita membuat benda-benda yang lara lah. Betul tak cikgu? Terus sekarang ni Facebook gaming ni dia dah jadi profession, macam pekerjaan. Dah jadi pekerjaan tu, maksudnya kalau kita bekerja, maksudnya dah orang kata harus dah jatuh kat situ. Betul. Dan kalau kita cari rezeki untuk keluarga kita tu, orang kata kalau kita tak bekerja, berdosa pula kalau kita tak bekerja. Jadi nak tak nak kita kena buat, kena live lah, kena berkonten lah. Macam mana orang kata orang-orang yang kreatif, artis dan sebagainya cari rezeki untuk keluarga dia, kita juga sebagai content creator, sebab kita dah berada dekat zaman 2020. Content creator di YouTube pun mencari duit dengan kerja buat konten, buat video dan sebagainya. Jadi dia kena buat juga video sebagai salah satu kerja dia. Kalau dia tak kerja, berdosa lah dia. Dia tak tanggung keluarga dia. Jadi dia kena buat.
Inilah salah satu usaha juga. Usaha juga untuk kita mencari rezeki dan sebagainya. Selain daripada rezeki, kita pun dapat berkata orang dapat juga menyebarkan manfaat. Dan alhamdulillah Cikgu Zahid, Pak Cik pun kadang terkejut juga ya, penerimaan orang muda pada Pak Cik ni. Mula-mula masuk jadi main game ni, Pak Cik niat je satu je, Pak Cik mungkin nak jumpa ramai orang-orang baru untuk sebar luaskan apa pengalaman yang Pak Cik ada, dan Pak Cik pun nak dapatkan pengalaman dari diorang. Bukannya Pak Cik ni sebagai seorang yang orang kata duduk kat sini nak memberi saja. Kita pun sedia untuk kata cikgu lah yang perkataan sedap tadi tu, berlapang dada untuk menerima kritikan, menerima teguran kan, untuk kita sama-sama baik tambah. Dan alhamdulillah Pak Cik saat ini untuk waktu ini baru tak silap Pak Cik dah 5 bulan Pak Cik mencecah 100,000 follower. Dan alhamdulillah. Hujung minggu ni Pak Cik ada orang RTM datang untuk slot e-sport ataupun slot sukan ke rumah Pak Cik. Pak Cik pun terkejut juga orang RTM telefon. Dan alhamdulillah kan, mana tahu rezeki sama-sama. Pak Cik doakan juga Cikgu Zahid akan mendapat juga akan datang. Amin, doakan. InsyaAllah. Terima kasih Jonison Joe. Pak Cik ni nak mengeja satu hal lagi ni. Yang tak boleh tekan cari je. Betul, yang tak boleh tekan tu cari je Cikgu Zahid. Kadang-kadang iPhone boleh tekan, Android tak boleh tekan. Android tak boleh tekan, Jadi betul. type saja kat situ nama tu Cikgu Zaid Gaming, ZYD. Nampak unik lah nama ZYD ni. Yalah. Cikgu kita pun orang kata dah pun pukul 11 lebih pula, setengah jam jadi 1 jam. Kita boleh buat slot-slot yang lain ya Cikgu kan. Kita boleh insya-Allah untuk bekerjasama ya. Dan Pak Cik betul-betul ucap terima kasih pada Cikgu, dan Pak Cik nak bagi ruang lah untuk minit 2 ni. Mungkin nasihat Cikgu kepada yang lain kalau ada soalan-soalan yang berbaki tak tanya tadi, boleh masuk Cikgu punya live streaming. Masa tengah main game tu tanya je lah. Lepas ni saya live. Lepas ni live terus masuk Cikgu punya ya. Bila kau nak tanya tak sempat tanya tadi, boleh tanya. Boleh tanya soalan-soalan tu, korang boleh pergi je dekat Cikgu Zaid Gaming. Cikgu hari ni main apa tu? Main Mobile Legends ke main GTA? Saya banyak GTA. Itulah Pak Cik pun dah pergi dah ya, berjumpa dengan Abeja, Zuran tu, Abel semua. Diorang panggil Pak Cik, Pak Cik free ke? Saya nak jumpa. Bukan saya. Ya Allah, 20 orang semua ada kat situ. Ada gathering. Saya rasa saya tengok kan yang ada Abejar dan kawan-kawan dia yang lain semua tu kan. Pak Cik tiba-tiba wujud kat situ. Aduh, Pak Cik kata Pak Cik ni, Pak Cik barulah Pak Cik macam blur-blur apa benda diorang ni. Diorang semuanya dah pernah kenal kan. Jadi di kalangan streamer pun ada community streamer yang support each others. Betul. Itu dia ni Pak Cik dah pin Cikgu Zaid punya kat situ. Korang klik je kat situ Cikgu Zaid kat situ. Senang, klik kat situ lebih senang. Lepas ni Cikgu Zaid akan live stream, boleh pergi kat sana untuk tanya. Cikgu, Pak Cik bagi ruangan Cikgu nak bercerita, nak menasihati mungkin ada kalangan kita di luar sana. Silakan tentang Isra' Mi'raj ni, silakan. Okay, baik. Bismillah. Terima kasih. Apa-apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Pak Cik kerana beri ruang untuk saya berkongsi sedikit pengalaman, cerita dan sebagainya kan. Dan benda-benda macam ni salah satu usaha baik lah. Saya pun ada buat juga dekat sesi live saya. Selain daripada main game tu, kita dapat sampaikan. Sebab zaman sekarang, zaman dah berubah. Macam zaman saya dulu, mungkin zaman Pak Cik lagi macam-macam lah. Orang kata zaman saya dulu, medium dia adalah TV, medium dia adalah majalah, medium dia adalah surat khabar, radio. Itu zaman saya tahun 90-an dulu. Kan makin besar, zaman sekarang ni medium dia adalah media sosial. Alamak, YouTube. Pak Cik 60-an, 70-an lagi dah teruk. Aduh. Saya faham lah tu. Pangkat ayah saya dah kalau 60-an tu. Ayah saya tu, ayah saya pencen ni kat kampung sekarang ni. Jadi orang kata medium dia sekarang adalah digital media ataupun media sosial. Maksudnya YouTube, TikTok dan sebagainya. Kalau orang macam kita ada pengalaman, kita ada benda baik untuk dikongsi, kita tak masuk, kita tak penuh ruang-ruang yang ada untuk sebarkan kebaikan kat tempat tu, tak kisahlah motivasi dan sebagainya. Orang-orang yang tak baik pula yang akan memenuhi ruang-ruang tu. Jadi orang-orang yang pengalaman macam Pak Cik ni lah,
orang kata antara diperlukan untuk mengkongsi motivasi, inspirasi, main game main tak ada masalah. Okey, sebab dia satu hobi yang baik, boleh dijadikan semua pendapatan pun dalam bentuk ni. Dalam masa yang sama kita sampaikan macam ni lah. Orang kata sambil ni live ada sampaikan apa nama ni, ceramah ke bercerita. Saya kalau dekat live saya seminggu sekali saya akan buat bacaan Yasin Khamis malam Jumaat. Seminggu sekali saya akan buat. Tapi tengok keadaan macam sebelum ni saya dah dapat banyak jemputan dekat surau ni. Saya akan live daripada surau je. So diorang bagi nama Yasin tu, siapa yang nak masuk nama arwah apa semua tu, diorang akan bagi dekat Discord. So saya akan baca dekat phone. Diorang akan tengok lah. Saya akan buat terus live. Ada time saya buat macam ni juga. Saya buat live dekat Discord, saya buat live dekat Facebook serentak. So diorang boleh bagi dan sebagainya. Kita guna ruang tu untuk sampai ke benda-benda yang baik. Setidak-tidaknya sebenarnya kalau ikutkan tak ada istilah dah, tak wujud orang kata benda-benda yang baik. Kita yang tak cari dan kita tak jumpa. Benda tu ada. Kita yang kena usaha untuk cari benda-benda macam tu. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak perkongsian. Kalau ada soalan-soalan yang lain, mana tahu saya terbuka je. Malam ni memang saya beri ruang masa untuk Pak Cik. Memang banyak betul soalannya. Aduhai. Itu dia. Macam-macam ya. Cikgu beri sisi positif untuk platform. Betul. Sebab kalau kita tak isi ruang tu, nanti orang lain juga yang isi ruang tu untuk benda yang tak elok. Jadi betul? Menyebabkan benda tu jadilah benda yang lara. Tapi kalau benda tu benda yang baik, kita ramai-ramai, yang jadi yang hitam tu akan sikit-sikit dia akan terkeluar macam tu. Jadi yang putih tu yang akan banyak. Terima kasih lah ya Allah, Grizzly, Johan, Ultras Liverpool. Ui, Liverpool lagi tu. So apa-apa pun Pak Cik ucap terima kasih untuk waktu ini. Cikgu pun Cikgu Zaid pun dah nak prepare, nak tak minum air. Pak Cik tak hidang air pun kat cikgu ni. Tak apa. Ada je air ni. Air dah hidang. Alamak, air gitu. Air Starbucks. Saya je tak minum. So minum-minum cikgu. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mana-mana yang berada kat sini, boleh berada klik situ. Untuk sebentar lagi cikgu akan live stream. Pak Cik pun kejap lagi ada kerja dia nak buatnya ni, sebab esok adalah senat untuk markah. Tadi semalam Pak Cik ni sambil-sambil main Omen TV tu menanda kertas. Pak Cik pun sebenarnya cikgu juga. Nampak Cikgu Zahid cikgu juga ni cikgu. Tapi cikgu-cikgu yang tak nampak macam cikgu kan. Bukan ni terus jadi cikgu kan. Jadi apa-apa pun terima kasih sekali lagi Cikgu Zahid. Kita akan buat siri kedua sambutan yang menggalakkan macam ni. Ya Allah, Cikgu Zahid pula baginya 100 star. Terima kasih Cikgu Zahid. Standby. Untuk anda semua, Cikgu Zahid tu dah bagi dekat situ. So support Cikgu Zahid untuk pengisian di dalam gaming. InsyaAllah semoga maju jaya Cikgu Zahid. InsyaAllah, terima kasih. Doakan. Thank you so much. Kita jumpa di lain acara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua, kejap lagi Pak Cik berhenti berehat untuk persembahan. Ada persembahan lagi ni. Kita nak buat persembahan. Pak Cik ni ada je lah persembahannya ni. Sekejap Pak Cik nak cari. Simpan kat ni. Pak Cik ada satu, Pak Cik menang pertandingan sajak kemerdekaan. Tok Janggut. Nama sajak Pak Cik tu. Tok Janggut ni adalah pejuang di Kelantan. Betul. Yang mana Pak Cik bila dapat puisi tu, Pak Cik sampai orang kata sebab jugalah. Dan ini Pak Cik bertanding di Istana Budaya pada tahun bila tak tahu Pak Cik. Pertandingan ni. Jadi ayo kita saksikanlah kita punya persembahan. Ala-ala ada persembahan lagi kan, selingan. Lepas tu persembahan last sekali iaitu tajuknya Tok Janggut. Tapi visual ni tidak berapa nak bagus. So terima kasih sekali lagi Cikgu Zaid. Kita akan berhenti untuk waktu ni dengan sajak Tok Janggut. Ini Tok Janggut. Nampak ni 2014 Pak Cik dapat ni. Okay, bye-bye semua. Okay, bye-bye. Jumpa lagi depan insyaAllah dekat live ni.